Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalan ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para tetamu, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang indah, yang comel ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan, beri afiat, beri keselamatan dan kesihatan kepada tuannya dan keluarganya dan semua kita yang berada pada tengah hari ini, insya-Allah. Perjumpaan kita secara ringkasnya dipanggil tazkirah ringkas, tazkirah tengah hari. Tazkirah tengah hari banyak cabaran, iaitulah tentang suasana keadaan yang ada itu. Tapi insya-Allah dengan semangat kita nak belajar, kita dapat mengatasinya dengan baik, insya-Allah. Para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, Allah SWT ajar kepada Nabi suatu permohonan, dan kita rasa permohonan ini sangat penting bagi kita, iaitu Tuhan tak ajar Nabi suruh minta jawatan, minta pangkat, minta tu. Dia ajar apa? Waqul rabbi zidni ilma. Katakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zidni ilma, tambahkan aku ilmu. Bermakna kita dengan ilmu adalah satu kewajipan kepada kita sentiasa meningkat, menambah dan menaik tarafkan tahap pengetahuan kita dalam bidang agama, dalam bidang profesional, dalam bidang kerja. Buat saya tak nak bercakap depan tuan-tuan dan puan-puan, malu kita. Ni orang hebat-hebat belakang ni semua, kita ni orang ada nama belakang. Kau tak ada nama? Semua orang ada nama belakang dah. Kalau tak ada nama, kena kita tak nak daftar. Jadi kita kata kita ni orang ada nama, orang hebat belakang. Cuma bagaimana kita nak menambahkan, meningkatkan. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu padaku. Maknanya itu di antara ajaran yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW, supaya minta tambah ilmu. Jadi kita nak tambah ilmu, kita kena belajar. Dan boleh juga melalui pembacaan. Contohnya buku-buku yang mudah dipahami. Tadi saya tengok ada buku yang saya usahakan, tajuk dia Dunia Bukan Syurga. Buku ini bersifat tazkiyatun nafsi, pembersihan, nak menyucikan jiwa. Tidak payah. Tapi kalau kita nak belajar kitab-kitab yang klasik, yang zaman dulu, memang kena berguru. Sehingga akan ada orang kata, siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah guru dia. Betul sungguh. Sebab buku tak faham. Bila tak faham baca, kita tak dapat manfaat. Satu, tak dapat manfaat. Yang kedua, dia kita tafsir sendiri. Itu jadi masalah. Ana jumpa dengan satu orang di airport. Ni cerita betul ni. Anak murid dia tanya saya, kenal Tok Syekh tu? Saya kata, Tok apa cam lah. Oh, dia kata ni pakar bahagian tasawuf. Oh, kata, kenapa tak bagi tahu? Kalau tahu kita pun nak pergi bercakap juga. Kata, setara mana nak pakar dia tu? Kalau dia bercakap, kita tak faham. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan ni, kita nak jadi pakar ni, kita bercakap siapa orang tak faham baru jadi pakar. Nah, sedangkan Nabi ajar kepada kita dalam bahasa pendidikan, dia kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Kita kena bercakap dengan orang mengikut tahap kemampuan pemikiran dia. Jadi jangan cakap tinggi. Cakap tinggi-tinggi tak sampai kepada matlamat yang kita nak. Dalam doa yang kita baca pada waktu pagi, Nabi SAW ajar kepada kita, dalam kitab Perisai Muslim itu semua ada. Nabi ajar kepada kita ikut semua. Walaupun tengah hari kita baca doa ni sebagai ijazah hari ni.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh kata lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Siapa dia boleh ulang? Jangan tengok kertas, ulang kata. Hari kata. Ada halik belakang pada depan ni. 3 permohonan ini, inilah yang kita duduk dalam dunia kita, hidup kita ni. Kalau ada 3 perkara ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita bahagia. Yang pertama kita minta inni as'aluka ilman nafi'a. Tengok dalam perisai tu, masing-masing ada buku kan. Tajuk dia bacaan waktu pagi. Bacaan waktu pagi. Ya Allah, aku minta denganmu ilmu yang bermanfaat. Kita ni banyak ngaji ilmu, tapi kalau tak bermanfaat, dia tak memberi kesan pada jiwa. Mengaji banyak, bersijil lagi kita dah. Dia panggil bersanak lagi, bersyahadah lagi dia punya pengajian, tetapi tidak memberi kesan kepada kita sebab ilmu itu tidak memberi manfaat kepada kita. Jadi kita nak ilmunya bermanfaat. Mengaji tak banyak, amalnya kuat. Itu panggil tanda ilmu bermanfaat. Karena itu bila orang tanya dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab dia direngkaskan dengan nama Bimbingan Mukmin, dia kata ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita daripada perkara yang tidak baik. Maka itu tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita ada ilmu, beramalnya tidak, tapi ilmu itu untuk buat kelahi dengan orangnya, itu tidak bermanfaat. Mana tidak ada ilmu untuk berkelahi dengan orang, tidak ada. Yang adanya ilmu untuk kita beramal. Cuba tengok ni, muka surat apa ada dalam perisai kita tu, doa yang kita baca tadi, supaya kita dapat ijazah secara penuh. Sure. Zikir pada waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini baca pada waktu pagi. Zikir ni tengok 49. Biar mudah orang panggil. Ya, 58. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ingat tu. Jadi permohonan kita yang kedua, rizqan tayyiba. Kita minta rezeki yang baik. Rezeki yang baik Allah Ta'ala yang susun. Kadang-kadang kita minta luas, banyak nak rezeki, tapi tak padan dengan kita, maka kita akan terjebak dengan satu penyakit, nama dia al-ghurur. Penyakit yang kita rasa bangga diri tanpa sebab, dan juga kita akan mari perasaan i'jab bin nafsi. Kita rasa kita ni comel benar, orang lain tak setara dengan kita. Ini ilmu sebagaimana tajuk yang kita beri, itu maknanya penyakit rasa diri hebat. Memang kita hebat, tapi kita tak dirasa kita hebat, biar orang lain yang kata kita hebat. Dalam bahasa orang sekarang ni, ahli motivasi, dia kata ilmu gila body dia panggil. Sebab dia rasa dia sendiri lah. Pasal itulah kita ni kadang-kadang duduk depan cermin sampai berjam-jam duduk. Tak, berasa comel dah dia tu. Orang lain tengok tak comel pun. Sebab dia rasa dia tu comel. Jumpa dah. Muka surat apa? Muka surat 58. Ya. Tu dia. Nih yang ada kita ni, muka surat 58, bacaan yang ke-95. Ingat ada tak? Cuba baca sekali, nak dengar?
tutup buku? Belum lagi. Kita bagi masa 3 minit. Dah, boleh hafal insya-Allah. Insya-Allah. Kalau tidak tak boleh balik lagi ni. Kita tak buka pintu pagar kalau tak ingat ni. Dia mengapa ni? Kita jangan tunggu nanti malam ni saya hafal. Sekarang kita hafal. Cara teknik nak mengapa ni mudah ya tuan-tuan. Kita ada tangan kan? Allahumma inni as'aluka 2 ilman nafi'ah, rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. 5 ya perkataan. Coba ulang sekali. Boleh dah? Masya Allah, tabarakallah. Boleh bagi hadiah kita ni lah. Boleh bagi hadiah kita ni. Orang hafal saja ke semua boleh? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ini kelebihannya. Jadi kita minta 3 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua kita minta rezeki yang baik. Berbeza tuan-tuan dengan kita minta rezeki yang banyak lah. Kadang-kadang mari banyak tapi yang tidak halal. Buat apa? Buat halal tak halal suka sekejap ya atas dunia ni. Bila kita mati banyak tanggungjawab kita nak menjawab depan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Sebab tu dalam makanan Allah kata halalan tayyiban. Halal tu satu. Kita nak yang tayyiban tu yang sesuai dengan kita. Nah, kita ada darah tinggi, kita makan daging banyak. Ya. Ada kencing manis, hidup minum gula banyak. Jadi tidak tayyib. Dia halal tapi tidak. Maka kita nak rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Ada kalanya orang ini bila Allah Taala beri rezeki lebih daripada yang sepatut dengan dia akan jadi bangga diri, dia akan jadi takabur, orang panggil lupa daratan. Ini penyakit yang cukup berbahaya. Kemudian yang kita minta matlamat hidup kita ni, kita beramal, kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah. Apa di sebalik itu semua? Kita nak Allah Taala taqabbala. Rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Semua amalan yang kita buat ni kita minta Allah Taala kabulkan. Kalau Tuhan tak kabul amalan kita, ada faedah? Rugi saja. Jadi itu orang panggil muqaddimah yang kita nak. Ilmu tentang, dia panggil tazkiyatun nafsi, ilmu tentang pembersihan jiwa. Dalam bahasa Al-Quran dia panggil wa yuzakkihim, ilmu tazkiyah. Tazkiyah ni mana ilmu membersih jiwa. Orang panggil ilmu akhlak. Tapi dalam satu istilah dalam dunia Islam ni lebih mesra, lebih glamour kata orang bila kita kata ilmu tasawuf. Oh, saya kalau mengaji tasawuf minat. Kalau mengaji ilmu akhlak ni payah. Padahal tasawuf tu nak pergi ke akhlak. Kalau cakap tasawuf tahu martabat ni je, tak naik taraf. Ana selalu cerita riwayat daripada ayah saya rahimahullah. Mungkin ada sebahagian kenal orang tua kita ni. Dia mengajar kita tasawuf. Bila khatam kita, anak murid dia tanya, dia kata, tuan guru kita ni khatam dah kita ni, martabat mana kita naik? Nak naik martabat juga dia apa? Tuan guru duduk tengok ke buat ni. Dia kata, buatmu ni boleh makan martabat. Oh, dia kata, siapa hati tok guru kata kita boleh makan martabat ya? Oh, dia kata, aku tengok solat sunat 2 rakaat jak mula sampai kedua tak tambah-tambah. Jadi macam mana mau naik taraf? Sepatutnya mari lepas mengaji tasawuf ni, mari masjid kok berebut duk sahawa belaka kan. Mari awal duk zikir, baca Quran, mari duk boya tangga tu. Kita tasawuf pegang tangan. Kita kata itu tak naik taraf. Yang bolehnya makan martabat, tak naik martabat. Sebab apa? Sebab ilmu tazkiyatun nafsi bukan semata-mata ilmu untuk dipelajari, tapi dia lebih kepada ilmu amali. Bila mari rombongan Abdul Qais, mari rombongan Wabda Abdul Qais, orang lain bila sampai Madinah tengok Nabi berebut, tinggal unta, tinggal barang, pakat pergi salam dengan Nabi. Seorang pemuda Al-Ashaj, dia ni dia tak gopoh, tenang aja dia. Orang lain sibuk lah ke, dia tak sibuk. Dia ikat unta, dia simpan barang, dia nak jumpa Nabi, dia tukar baju dia dulu. Kan baju orang travel zaman dulu dengan unta, bukannya macam kita turun kereta aircon sejuk-sejuk ini. Tenang-tenang barulah dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inna fikal khaslatan, wahai pemuda, 2 sifat yang ada pada kamu yang disukai oleh Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apa dia Tuhan suka? Dia kata al-hulm wal anah. Satu sifat lemah lembut, satu lagi sifat tenang. Tidak, orang kata tidak gopoh. Tuan-tuan yang selalu dengar kuliah kita ni pagi-pagi, dia faham dah. Orang Kelantan kata tak belorak. Mana sedap tak gopoh ni tak belorak. Demo ni kata sedap tak belorak. Tak belorak mana tak gopoh. Mana dua sifat yang kamu ada. Maka di situ ulama kita, ulama pendidikan berbincang. Akhlak manusia ni semata-mata anugerah daripada Allah Azza wa Jalla ataupun dia berbentuk usaha. Dia panggil kasbiyun. Tulis kau arak sikit. Kasbiyun am wahbiyun. Ha mati. Jangan hidup ha jadi muka lain. Sekarang ni label tak molek. Tak. Wahbiyun maknanya kasbi, sifat ada usaha atau berbentuk anugerah Allah. Macam pemuda tadi, Nabi kata mu ada dua sifat yang Allah Ta'ala suka, iaitu tenang, lemah lembut dan tenang. Mana tidak gopoh. Maka di sini timbul perbahasan, ada kata sifat semula jadi manusia yang memang orang panggil baik daripada muda lagi, tak gopoh, tidak ganas, tidak pongoh, kata orang, mana yang bukan marah tak tu pasal kan? Tapi ada sifat yang asalnya tak baik, tapi kita boleh perbaiki. Maka kita mengatakan ilmu tentang kejiwaan, tentang akhlak ini ada dua kategori. Satu, ilmu memang orang ni asal lagi begitu dah sifat dia. Ada ilmu, ada sifat yang boleh diubah. Macam kita sekarang ni, tuan-tuan yang duduk selalu ke masjid, kita perhati tak perhati, ada orang yang memang jiwa dia pergi masjid depan lalu, dia tak cakap dengan orang, dia zikir sampai orang solat. Ada orang asyik duduk kat tangga je, jadi kat tangga. Sampai Mekah pun dia jadi jaga juga. Saya kalau ceramah di Mekah, saya kata tuan-tuan selamat sampai di Mekah, tapi di sini jaga masjid haram ramai dah. Tak payah kita mari tolong jadi jaga kat sini. Masjid kita ramai jaga tak? Ini pengurus dia ada tu, ramai jaga. Kan jaga duduk tunggu kat tangga tu, yang jadi jaga tu patutnya naik atas lah awak. Kerja jaga dah ada, kau jangan duduk rampas kerja dia. Mana ada orang yang sifat sedemikian, maknanya liar, orang panggil culas, mana tidak mudah. Tapi dengan kita belajar, dengan kita Nabi sebut tentang kelebihan ibadat, kelebihan kita pergi awal masjid, kelebihan kita gini, maka orang ni boleh berubah. Sebab tu dia kata akhlak manusia boleh berubah. Tidak semestinya akhlak itu hanya daripada semula jadi dia baik, akhir sampai ke mati dia baik. Kita kata ada yang sedemikian dan ada yang tidak sedemikian. Sekarang ni bila kita tengok, kita manusia ni mudah terpedaya. Dia panggil al-i'jab bin nafsi. Mana bila kita tengok, kita rasa aku orang paling hebat sekali. Sebab itulah ulama ashabul qulub, dia kata apa makna orang tu bangga dengan diri dia, iaitu bila kita rasa apa yang kita ada ni tak ada pada orang lain. Bila kita rasa apa yang ada pada saya orang lain tidak ada, mana kita pandang lekeh ke orang, kita pandang tak baik pada orang, maka itu dia panggil sifat orang yang i'jab bin nafsi. Tapi kalau dia perkecilkan orang, perlekehkan orang, itu dia panggil takabur. Macam mana kita nak beza di antara takabur dengan sifat i'jab bin nafsi? Yang senangnya i'jab bin nafsi ni syok seorang. Bolehkah kita terjemah lagi tu? Syok seorang, mana kita rasa kita yang baik, kita yang hebat, kita yang comel, kita yang sempurna, orang lain tak sempurna. Itu dia panggil i'jab bin nafsi. Naik taraf yang kedua, apabila kita memperlekehkan orang, memperbodohkan orang, menghina orang, maka itu dia panggil takabur. Itu dia panggil takabur. Dua-dua tu sifat mazmum, sifat yang tak baik. Cuma takabur lebih dahsyat daripada sifat bangga diri. Kata di ahli ilmu tentang ilmu nafsi, dia kata kita ni bila kita tengok orang, kita tengok orang tua, kita nak kata apa dengan pakcik? Nak kata kita hebat daripada dia ke dia lebih hebat daripada kita? Maka di situ pentingnya ilmu. Satu ilmu dia panggil ilmu motivasi diri. Kita kata pakcik ni lebih hebat daripada saya. Sebab apa?
Sebab dia hidup lama daripada kita. Dia ada solat lama dulu daripada kita. Dia puasa lebih dulu daripada kita. Dia pergi haji dulu daripada kita lagi. Jadi dengan umur dia lama, bermakna dia telah lama beribadat kepada Allah, nak banding dengan kita. Kita pun tak boleh nak bangga dengan dia. Sebab kita kata dia lebih hebat daripada kita. Kita kata dia lebih hebat daripada siapa? Daripada kita. Baik. Kita tengok orang yang sebaya dengan kita. Oh, aku lebih hebat daripada dia. Kita kata tak semestinya lagi. Boleh jadi dia hebat pada kita, apa yang kita tak tahu. Bila kita tengok orang lebih rendah daripada kita, lebih muda daripada kita, kita kata boleh jadi dia lebih baik pada saya. Baik apa dia? Kita orang tua. Sebab dia orang muda. Kalau dia buat maksiat, tak sebanyak kita buat maksiat. Dia baru berumur, orang panggil baru muda. Itulah dia panggil ilmu. Bagaimana kita nak muhasabatun nafsi, nak tengok diri kita supaya kita tidak rasa oh aku ni hebat, nak banding orang muda, aku lah yang paling banyak, nak banding orang tua, kita yang paling baik. Kita kata tak. Tengok orang tua, kita kata lebih baik daripada aku sebab dia hidup lama, dia telah beribadat dulu daripada aku, dia telah banyak, maka kita mengatakan dia lebih baik. Tengok orang muda, kita kata dia baik pada aku sebab kalau dia buat maksiat pun tak sebanyak kita. Ini di antara perkara yang kita kena belajar tentang ilmu. Ada seorang pemuda, dia mari bercakap depan tok guru dia, cakap tentang orang lain. Dia kata orang ni tak baik, orang ni tak bagus, orang ni tak bagus. Tok guru dia tanya sepatah dia. Dia kata, mu ni pernah pergi berperang dengan Rom? Zaman dulu kan Rom dengan Parsi. Sama sekarang ni timur dengan barat lah, dengan orang kafir mana-mana. Mu pergi perang dengan Rom? Tidak. Kamu pergi perang dengan Parsi? Tidak. Mu perang dengan pihak Majusi? Tidak. Dia kata, Masya Allah, semua orang-orang kafir atas dunia selamat daripada kamu. Semua orang kafir atas dunia selamat kecuali orang Islam yang tak selamat. Ini kita kena ingat. Maknanya kita kena tengok, semua atas dunia ni selamat daripada celaan kita, orang kafir, kecuali orang Islam. Maka di situlah kita mengatakan tak boleh kita cakap tanpa kita melihat kepada kiri dan kanan. Di sini kita boleh tahu bahawa penyakit bangga diri, penyakit rasa diri sempurna ini adalah satu penyakit. Kalau ada pada kita, maka kita kena cuba mengubatinya dengan cara ilmu yang motivasi yang kita sebut di sini tadilah. Jadi kita tengok, oh aku ni nak kata banyak ke tidak. Seorang ulama, tanda nama ulama ni Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah Mubarak ni tuan-tuan kena kenal nama dia, dan kita pun rasa nak ikut cara dia. Seorang tokoh ahli, dia panggil ahli qulub, mana orang yang banyak membaiki hati. Dia ni ahli perniagaan. Sesuai dengan ahli yang kita ada dalam ini. Orang-orang ahli korporat lah kita kata. Ibn Mubarak. Harta dia ada. Setahun dia pergi berperang. 1 tahun dia pergi haji. Maknanya dia kumpul di antara jihad dan ibadat. Dia ada setengah orang ni pasal hak jenis minat pergi haji, tak sibuk dah buat lain ni. Tak. Dia campur dua. Ibadat setahun, dia punya jihad setahun. Zaman dulu bukannya dekat nak pergi jihad ni. Tak, 3 bulan pergi, 3 bulan balik tak. Dan nak pergi haji tahun yang sama. Zaman kita ini pelik apa? Paling jauh naik kapal terbang berapa jam? 24 jam. Ni ahli-ahli travel ni berapa jam paling jauh naik kapal terbang? Kita nak pergi ke London 24 jam. US 24 jam. Itu yang paling jauh ni. Orang dulu 2 bulan jalan saja. Mana nak balik tu tak sempat. Jadi bila dia orang ni pergi Ibn Mubarak, jadi orang mari tanya dia, cakap depan dia, dia kata, mu ni Rom pun selamat daripada kamu, Parsi selamat daripada kamu, kecuali saudara Islam kamu yang tak selamat. Mana kita tak boleh nak bangga, kita kata orang ni lah. Kita kata Ibn Mubarak kata, orang tanya dia, Syekh, apakah dia al-ujub? Apa dia makna kita rasa kita bangga diri kita ni, rasa sempurna? Dia kata al-ujub antara an-nafika syai'an laisa 'indan nas. Bila kamu rasa dalam jiwa kamu ni yang ada pada kamu orang lain tak ada. Itu dia panggil tanda-tanda, ciri-ciri.
Dan dialah tidak salah kalau kita rasa benda tu, kalau memang benda perkara yang kita rasa tu ada pada kita sungguh. Macam kita ni kan, dia ada pakar tak? Oh ni doktor pakar, tapi bukan semua pakar kita tu boleh tahu belaka. Ana jumpa seorang kawan doktor pakar, dia kata dia menyesal dalam hidup dia ni sebab dia mendahului malakul maut. Tak juga cerita dia tu tak? Dia beritahu ke pakcik tu, memang dalam analisa dia, dalam ilmu perubatan dia, dia kata pakcik ni mati 3 hari lagi. Pakcik hari pertama, hari kedua, hari ketiga pakcik mati. Pakcik tu tak ada apa, panggil semua anak-anak siap, aku 3 hari lagi mati. Dia pun telefon anak. Dia kata, anak rasa satu benda pelik lah saya cakap hari ni. Apa dia awak cakap? Anak boleh matikan orang 3 hari lagi. Kita kata salah tu cakap macam tu, sebab ilmu mati dengan hidup ni ilmu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang dia kata mati 3 hari lagi tadi, apa jadi? Hari yang ketiga, pakcik yang tak buka mata tu celek mata. Dia telefon anak, Syekh, pakcik yang anak suruh mati tu, anak kata jangka mati tu, celek mata dah hari ni. Kalau keadaan begini 2-3 hari lagi dia boleh discharge, boleh keluar. Kita kata lain kali jangan bercakap. Kita jangan rempuh masuk dalam bidang maklumat yang Allah tak beri kepada kita. Apa dia? Tentang tarikh mati orang tak boleh. Jangan jadi popok dahriyun. Popok dahriyun ni popok yang meletakkan masa yang menentukan. Kita ni kadang-kadang cakap juga dahri kita ni. Mazhab dahri ni mana mazhab masa. Kita masa yang menentukan, bukan Allah yang menentukan. Cuma masa kita tarikh, kita letak masa tu, itu pun kita kena kata insya-Allah. Kadang-kadang tak jadi pun masa kita. Ingat nak pergi hari ni tak jadi, sakit perut lah, pening kepala lah, macam-macam kita punya di luar jangkaan. Jadi kerana itu kita kena letak lebih kepada insya-Allah. Kita kata insya-Allah, Allah Ta'ala yang menentukan, bukan aku menentukan. Jadi bila kita berani kata macam tu, insya-Allah, jadi kita kata popok dahriyu ni, bila dia kata dia apa ni, hidup mati ni bukan Tuhan, dia apa boleh juga. Sedap juga dia punya hujah. Habis dia pergi ambil daging berapa kilo gitu, dia letak dalam bekas, dia tunggu daging tu busuk, keluar ulat. Dia ingat dia cerdik lah tu tak, berulat ni. Dia panggil orang, tengok aku boleh juga menghidup dan mematikan. Tengok sekarang ni aku hidupkan ulat ni. Orang Islam bersenyum, bahasa jenis tak cerdik dia ni. Kalau cerdik tak cakap macam tu kan. Habis gini dia dah memandang hidup mati kan. Aku nak tanya berapa ekor ulat? Itu baru soalan yang pertama tu. Kalau dia boleh jawab ulat 50, kita nak tanya jantan berapa, betina berapa? Agak-agak boleh jawab tak jawab? Ambil daging busuk tok atas kepala jawab dia. Bahasa tanya banyak dah. Jangan tanya banyak, kita orang pelik gitu. Kalau dia tanya pas kita apa pening juga. Baru ni ada seorang mari, dia nak jumpa saya. Dia kata saya ikut kuliah ustaz, tapi nak tanya 3 soalan hari ni. Kata kalau tanya soal, tanya kok posak tak jawab. Kata habis dah waktu tanya jawabnya, dulu kita buat masa PKP dulu. Apa soalan? Soalan saya, Allah Ta'ala dua apa sekarang ni? Allah Akbar. Penat juga soalan lagu ni. Tuhan dua apa sekarang ni? Kata kita tak boleh mikir tentang zat Allah SWT. Kita tahu Allah Ta'ala ni dia menciptakan segala perkara. Soalan satu lagi dia kata kita nak tahu apa benda yang Tuhan tak buat. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau soalan mari lagu ni, kita kena ajak dia duduk, bagi minum air, tanya dia, awak ngaji mana pelik ni? Pokok ajaran sesat yang jadi perangkap pokok batiniah ni, dia mari daripada ni, mari pada cerita ni. Dia tanya dulu, awak faham masalah ni? Tak. Dia kata kita kena mengaji dah. Ada seorang ni dia dulu solat, lepas tu dia tak solat, tak semaya. Dia telefon saya, dia kata saya setahun dah tak solat ustaz. Kata kenapa? Dia jumpa dengan seorang guru mursyid. Guru mursyid ni mana guru hok bisa lah ni, orang dekat dengan Allah Ta'ala. Habis dia buat apa? Dia ajar kepada saya ilmu tentang rahsia hakikat ni. Kita kenal diri kita, baru kita kenal Allah, baru boleh solat. Jadi sekarang ni awak tak kenal diri, tak kenal lagi. Berapa lama dah? Setahun. Berapa huruf dah mengaji? Baru 4-5 huruf baru. Kata nak habis huruf hijaiyah ni 20 lebih dah. Kata tu tak maya dah ni.
Kita pun tanya interview dia, betul ke awak tak kenal diri? Tanya, awak nama apa? Dia sebut nama. Bini, nama sekian. Anak sekian. Berapa umur? Semua dia boleh jawab. Kita kata awak kenal diri. Habis, awak jangan ikut syaitan. Orang kata solat tu syaitan. Dia kata guru tu mursyid. Kata mursyid apa? Tu mursyid syaitan lah tu kata. Tengok dia perangkap kita dengan ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Baik. Jadi ini dipanggil ilmu. Jangan kita rasa bangga dengan ilmu yang pelik yang kita jumpa, sebab ilmu itulah yang akan merusakkan kita. Maka para jemaah sekalian, kita tahu sebab di antara sebab manusia ni jadi lagu ni, sebenarnya sebab ni panjang. Dalam kitab yang anda mengajar dalam bab kitab Minhajul Qasidin yang kita mengajar dulu di taklim, dah khatam dah kitab ni 60 CD lebih. Dan dalam kitab bimbingan mukmin pun sudah khatam. Kalau rasa nak panjangkan tajuk ni, boleh tengok dalam YouTube ada. Dia kata ilmu tentang sebab di antara punca-punca yang kita jadi macam ni, kasratul madah. Orang banyak puji kita. Ini di antara benda yang jadi masalah bila orang tu suka sangat puji. Bila orang ni, ada satu hari orang ni puji seorang manusia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Waihak qata'ta unuqa sahibak." Nabi kata, "Apa awak ni? Kamu telah pulah tekuk saudara kamu." Sebab bila puji, kita tak terasa dah kita punya lemah. Ni orang-orang yang hebat-hebat, penguasa-penguasa, kenapa mereka payah nak buat keputusan yang walaupun salah, orang puji saja. Inilah keputusan terbijak, inilah keputusan terbaik, terbelaka bagi dia. Tak? Semua benda dia terbelaka. Tersalah ya tak ada. Terbaik, terpuji, tercanggih, semua benda. Jadi hasil daripada pujian-pujian yang banyak, itulah yang menyebabkan kita jadi ghurur, jadi terberdaya. Sebab itulah kita ni kadang-kadang kita nak puji kawan-kawan, jangan lebih daripada yang sepatutnya. Kalau puji lebih, Nabi kata kamu telah mempulah tengkuk saudara kamu. Ini hadis ini cukup berbahaya. Allahu Akbar. Ini kata Sayyidina Abu Bakar, aku tengok orang tu duk puji kawan, Nabi kita marah. Nabi kata apa? In kana ahadukum la mahala. Kalau kamu nak puji juga orang, kita nak puji juga orang, kita kena kata apa? Ahsibu kata wa kata. Saya harap awak ni insya-Allah sahabat kita yang terbaik, orang yang beriman, orang yang soleh. Itu harapan. Tapi kalau kita puji total, dia mudah jadi bangga. Jadi kita hati-hati daripada nak memuji-muji orang. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah. Maka bahayanya apabila kita banyak puji orang, lebih lagi mengampu. Sifat mengampu ni sifat yang buruk. Dalam hadis yang Nabi sebut, innar rajul la yatakallamu bil kalimah. Seorang laki-laki, termasuklah orang perempuan itu, yang bercakap dengan satu perkataan, dia tak rasa macam tak besar je perkataan, simple je, tapi besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Satu ucapan, contohnya orang ni berkelahi, kita pergi larang, cukup lah, tak baik berkelahi, dia pun berhenti, Masya Allah besarnya pahala. Orang ni nak mati, kita ajar dia mengucap la ilaha illallah, dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, besar sangat pahala. Orang ni tak mau masuk Islam, kita ajar dia mengucap masuk Islam. Maknanya satu kalimah boleh mengubah perjalanan hidup manusia sepanjang abad. Kita kata itu besar, kita pun ingat kecil je. Kita larang orang buat maksiat, dia berhenti kerana kita, besar pahala. Tapi ingat, wa innar rajal yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Ada kalau orang itu bercakap dengan perkataan yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dia ingat kecil-kecil ya, biasa ya tu. Kata di para ulama hadis, dia kata percakapan yang boleh membawa kemurkaan Allah Ta'ala itu, iaitulah al-madhu lil ru'asa, puji mengampu para pemimpin. Sebab jadi macam ni, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, orang-orang besar jadi payah nak insaf ni sebab pengampu terlalu ramai. Semua yang kita buat terbelaka, teramat baik, teramat semua terbelaka, kita kata sukar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar ni orang hebat, sehingga syaitan lari tengok Umar radhiyallahu anhu kan. Sebelum Islam, Umar ni seorang yang garang, kita kata. Jangan ada penceramah ni dia over ceramah dalam radio. Dia kata Umar dulu dia punya something sampai minum arak dalam tengkorak
bunuh anak perempuan hidup-hidup, kita kata bohong besar. Sebab itulah kita nak jadi penceramah yang berkait dengan sahabat, berkait dengan Nabi, terutama dengan sahabat Nabi, pasti dulu maklumat tu biar betul. Kita kalau kita tipu kawan kita pun kita marah tak? Bila aku macam ni? Kita nak puji tapi jadi puji yang jadi keji. Dia nak puji Umar dulu gini-gini, sekarang ni dah jadi khalifah, tapi perbuatan tu nak sandar kepada Umar, benda yang dia tak buat, boleh tak boleh? Tak boleh. Macam kita puji kawan kita ni, oh dia ni dulu gini-gini, sekarang ni jadi wali besar. Dulu ni kaki, sebutlah kaki apa, kaki pukul orang ke, kaki yang ni, dia marah, apa gila duk cerita benda yang pelik macam ni, aku tak pernah buat apa benda tu, puji pelik. Jadi kata di orang kampung cakap, dia kata kita nak puji orang ni jangan jadi macam beruang jaga tuan. Siapa dia ingat cerita beruang jaga tuan? Ingat? Tak ingat belakang for dia je. Ada setengah orang dia cerdik, dia nak suruh, kalau setengah ustaz ni kalau kita kata ingat dah, dia tak cerita dah. Pasal kalau kita ingat boleh jadi orang lain tak ingat. Beruang ni gini, orang ni ada beruang seekor, beruang besar tu, duk apa? Dia ni dah dia bila jadi kecil, dia jaga tuan dia tidur satu hari, mari lalat. Dia halau, mari pula. Akhir kali dia tampar lalat tu dengan tangan beruang tu pelepong, berdarah muka lah kawan tu ya. Itu dia panggil beruang jaga tuan. Jangan jadi kita macam tu. Kita nak angkat kawan kita tapi kita keji dia. Jadi orang ni nak angkat darjat Sayyidina Umar tapi sebenarnya dia telah mengeji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebab dia kata Umar sandar kepada Umar benda yang tak buat. Umar kata apa? Kata-kata yang kita nak sandar kepada Umar tadi, dia kata rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada mana-mana orang yang boleh menyampaikan kepada kami kelemahan kita. Ya, yang ni lah kita rasa senyum seorang tak? Beranikah kita buka pintu telinga kita kepada sahabat baik kita untuk menegur kita? Berani ke tak berani? Sekarang ni senang ya nak tegur kawan. SMS, WhatsApp. Mazhab WhatsAppi ada kan? Kita ada mazhab WhatsAppi hari ni. Lepas WhatsAppi, mula-mula mazhab selfie. Lepas selfie WhatsAppi dah. Lepas berselfie ambil atas WhatsApp. Itu maknanya dia nak sebunyi arak ya tu. Selfie dengan as-salafi. Baik. Sama seorang bercakap. Tapi kalau orang tegur kita agak-agak, apa akan jadi? Unfriend, left group, apa lagi? Block. Semua kena. Sedangkan kawan itu tegur dengan baik. Maka kata-kata Umar ini cukup besar bagi kita. Kalau boleh tuan-tuan tulis kat pejabat kita kata-kata Sayyidina Umar, nanti saya takhrik. Cuba macam mana? Tengok takhrik kata-kata Umar ini. Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyuban. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada siapa saja yang boleh menyampaikan kepada kami kelemahan kami. Kita letak di pintu pejabat kita. Barulah staf-staf kita berani nak tegur. Tapi sekali dia tegur, tukar pula kita dah. Turun pangkat awak sebab tegur saya. Kenapa? Maknanya kita nak Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang boleh menyampaikan kepada kita. Berapa ramai orang-orang yang hebat-hebat, apabila mereka dah kehilangan jawatan kehilangan kedudukan, bila kita bagi tahu kelemahan dia kata kenapa dulu tak bagi tahu? Kelantan kata, "Bapa dia mula tak royak. Kalau bagi tahu dulu saya baiki daripada awal lagi, tapi sekarang apa nak buat?" Kita sudah kehilangan banyak perkara. Jadi itu di antara sahabat yang betul-betul bersahabat, iaitulah orang yang boleh menegur kita secara senyap-senyap. Kalau dia tegur kat Facebook, itu bukan sahabat nama dia tu, itu pencela kita. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, nak tegur, nak nasihat secara sama seorang, nak mengutuk depan orang ramai. Yang kita suka sekarang ni sama seorang ke depan orang ramai? Dia kata, "Ustaz, saya tulis seorang je." Ni kawan-kawan kita ni ada suami, ada yang tu dia hantar apa ni, dia print screen dia punya screenshot dia punya telefon, dia hantar kita. "Tengok Ustaz, ini bini salihah kan macam ni. Dia mahu ke suami dia tulis kat status Facebook, status WhatsApp ni, orang boleh baca." Tengok. Dia hantar. Dia kata, "Ini contoh isteri salihah." Kata, "Tak salihah lah kalau macam tu. Nak marah ke suami, cakap dengan suami lah. Kenapa duduk public di tempat orang ramai tu?" Jadi orang lain pun terasa, oh begini kau perangai dia ni. Ataupun suami, kenapa kita semua diluahkan perasaan kita kepada Facebook, kita tak luah perasaan kepada orang yang patut diluahkan? Jadi itu kata-kata Sayyidina Umar yang cukup menarik untuk kita muhasabatun nafsi, insya-Allah. Di antara punca lagi sebab-sebab kita mudah lupa diri ni, sebab al-wuquf indan ni'mah. Kita terlalu tengok nikmat yang kita terima,
adalah daripada kita dengan kehebatan kita. Kerana itu dalam ilmu tadabbur yang saya selalu ajar kepada para jemaah, dua contoh ni selalu disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Qarun, Fir'aun. Ramai lagi yang angkuh atas dunia ni. Ramai lagi Jabarin, pokok yang Jababirah, pokok yang sombong-sombong, yang takabur atas dunia ni banyak. Takkanlah dua orang tu ya. Tapi ini contoh ikon kepada dua tokoh manusia yang watak ini akan berulang sentiasa. Siapa dia watak? Qarun dari sudut penguasa yang zalim, Fir'aun penguasa yang zalim. Qarun iaitulah orang yang lupa diri. Qarun ni pengikut Nabi Musa. Tak betul kalau orang kata Qarun ni perdana menteri keuangan Fir'aun. Tidak. Dia muncul selepas Nabi Musa bawa dia dengan Samiri menyeberangkan laut pergi ke keluar daripada Mesir ketika Fir'aun nak bunuh. Bila dia sampai di sana, lepas pada tu baru dia jadi kaya. Mana dia kata dia kaya ilmin min kana ilmin indi. Dia kata aku kaya ni sebab ilmu aku. Dia tak fikir bahawa Allah SWT yang beri kepada dia. Maka kita mengatakan sebab manusia mudah terpedaya sebab dia naik terlalu cepat jadi kaya bukan daripada keturunan orang kaya. Anda duk perhati tengok hari ni kita bercakap cara alam nyata lah, alam realiti ni. Ada jual kosmetik, alat-alat makeup yang baru jadi jutawan ni. Pelik-pelik dia punya dah. Dulu laki-laki nak jadi perempuan, jadi tino kata orang dah. Molek-molek dah ada laki-laki ben gitu kan jadi benti. Apa dia? Sebab yang jadi peliknya syaitan mari, orang lagu ni barang dia lagi laku. Orang perempuan sungguh-sungguh tu, hak perempuan yang ori 100% perempuan tu, tak laku pula barang dia sebab hak ni hak laku, hak barang jadian ni. Sebab itulah orang kata harimau jadian lebih ganas daripada harimau dalam hutan. Itu kata orang lah. Kita pun tak tahu harimau jadian tu macam mana. Tapi itu contoh punca manusia jadi. Dia mari daripada bawah, mari daripada tidak kelayakan, tapi bila Allah Ta'ala beri dalam bahasa kita agama ni, dia panggil istidraj. Istidraj mana Allah Ta'ala beri satu kemewahan yang melampau di luar daripada kawalan dia. Mana orang ni memang tak sepatutnya dia sampai jadi jutawan yang begitu besar sehingga dia jadi angkuh, sombong, takabur. Hati-hati kita dengan projek-projek yang kita buat. Lagi sepatutnya lagi banyak kita cepat naik. Kalau kita boleh tawaduk, boleh kontrol diri kita, alhamdulillah. Ana dipanggil untuk pergi motivasi kepada satu kumpulan. Nama dia kumpulan 8581. Mana punya derah tu? Kau ada sini? Kalau ada tak mau kata, tak mau cakap. 8581. Kalau tengok nombor kereta dia, tanya ni kumpulan mana 8581. Bukan game mafia ni, orang baik-baik. Tahu 8581. Dia keluar pukul 8 pagi, balik 5 petang. Keluar 8 malam, balik pukul 1 pagi. Kerja dia cari customer, cari downline sebab nak target nak tuju BMW 7 siri. Itu je. Bagus dia punya. Coba kita bimbang bila dia naik cepat. Orang panggil kalau kita main wow, tahu wow. Berapa dia wow? Layang-layang. Ni, kau wow juga Malaysia apa? Kita ni lama tak kerja Malaysia ni. Layang-layang lah senang. Tapi layang-layang hok kecil. Wow hok besar tu. Berapa dia? Wow. Layang-layang juga. Wow. Wow lah main wow. Wow ni kalau dia naik tinggi sangat, dia makin angin atas cepat, putus tali. Itu bahaya. Dia panggil putus tali, tak dia nak kontrol. Itulah juga di antara orang yang bila Allah Ta'ala bagi istidrak, dia naik cepat, kaya mendadak, orang ni ada yang selamat, alhamdulillah, dan ada yang terperangkap. Kita mengatakan itu di antara sebab. Sebab itulah watak dua ni, Qarun dengan Fir'aun ni, watak yang tak boleh dilupai. Tuan-tuan pergi ikut ya kelah Quran. Masuklah surah mana pun, Fir'aun muncul. Jaranglah yang tak ada langsung dalam surah. Jadi surah yang pendek sangat, tapi itulah panggil ilmu tadabbur para jemaah sekalian. Maka kita mengatakan itu di antara sebab-sebab yang menjadikan kita ni terlupa diri, baik sebagai muhasabah atau panggil ilaj. Apakah penawar yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita sentiasa mengingati kepada hakikat diri kita. Aku ni manusia, aku ni lemah, mari daripada
ada mari daripada biasa-biasa, kita pun akan pergi, kita akan mati. Kalau takabur setara mana pun, kata di Luqman, lan takhriqal arda walan tablughal jibal, gagah setara mana pun kamu tak boleh nak tembus bumi, tak boleh nak apa ni panggil ni, nak goncang bukit. Maknanya kita begitu ya sebagai manusia, berjalan tinggi mana pun tersepak batu kita sakit, batu tak pecah. Jadi kita kena dulu hakikat diri kita bahawa semua nikmat yang Allah anugerah, pangkat kedudukan ni adalah merupakan satu perkara yang sementara. Kita gunalah untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita gini ya, kita nak tahu, waktu kita berkuasa semua orang taat kepada kita, waktu tak ada kuasa orang tengok kita pun tak mau. Itu tanda-tanda. Tapi kalau kita ikhlas dalam kerja buat kita, kita tak ada pun orang kita mati pun, dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu, ingat belakang Yasin, apa yang mereka kemukakan itu dan kesan peninggalan itu akan disebut-sebut oleh orang, akan disebut-sebut oleh orang. Riak jasa dia, sumbangan dia, zaman dia, semua dia belaka. Lepas kita tak ada, tapi ke depan kita jangan duduk dia, akhir sekali kita akan jadi rusak. Yang kedua, kita sentiasa banyak ikuti majlis ilmu, khususnya majlis yang membincangkan tentang tazkiyatun nafsi. Dalam sebuah kitab yang saya syarah, nama dia anak kunci, nama dia Penawar Bagi Hati. Tuan kalau pergi ke kedai buku cari Penawar Bagi Hati, kitab tu ditulis oleh Abdul Qadir Mendili, tapi saya syarah. Dalam kitab ni dia bawa 7 pintu keburukan, 10 sifat yang mazmumah, sifat buruk, kemudian diikuti dengan 10 sifat yang sepatutnya kita ada. Kitabnya kecil tapi memadailah untuk kita nak mengaji tasawuf tu cukup. Dan sentiasa ikut majlis ilmu. Yang ketiga, musahibah, maknanya kita sentiasa bersahabat dengan orang-orang yang tawaduk. Sahabat dengan orang tawaduk, ahli-ahli masjid yang tawaduk. Dia ni pangkat tinggi, kedudukannya besar, tapi kalau orang ajak makan bersela pun dia bersela. Ajak makan nasi bungkus pun nasi bungkus. Dia tidak kata duk milih, tarah aku makan nasi lagu ni. Kena duduk dengan sudu grepu yang bersinar. Baru standard. Kerana kita ada berduduk dengan orang tawaduk, insya-Allah kita juga bersifat dengan sifat tawaduk. Dan itulah di antara banyak lagi, tapi secara ringkasnya mudah-mudahan tajuk yang kita bincang ni menjadi satu motivasi kepada kita untuk muhasabatun nafsi sentiasa. Aqulu qawli hadza wassalamualaikum. Terlebih masuk janji setengah jam tadi, tapi kalau ada soalan boleh kita bincang-bincang sikit lagi. Buat makan yang banyak lagi tu, lama sikit boleh hulai pula. Ada soalan silakan. Tak ada dah? Ya. Daripada sifat, banyak hadis-hadis yang Nabi kita sebut sifat Allahumma inni a'udzubika minal kibri, contohnya daripada sifat takabur. Mungkin dalam zikir pagi petang kita tu ada dalam tu. Dan juga kalau zikir khas, tak macam saya takut tuan-tuan tak berani baca zikir ni, hadis ni Nabi, di antara doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidup aku. Kita tak boleh terjemah miskin jadi papa ke dana, tidak. Ulama hadis kata miskin dengan makna mutawadhi'an, ya Allah hidup aku ni sebagai orang yang tawaduk, tapi dia sebut dengan kalimah miskin. Wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Boleh tulis ke tak boleh tulis? Coba. Tapi tengok dalam zikir pagi petang dalam perisai Muslim tu ada, dalam zikir pagi petang yang kita tulis ni pun ada. Jadi alhamdulillah ada bacaan-bacaan yang boleh menghilangkan kita daripada sifat-sifat takabur, sifat yang buruk diri itu. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan penyakit ini dan kita lebih kepada orang yang tawaduk kepada Allah. Tawaduk juga rendah diri kita kepada sama-sama kita makhluk. Di antaranya kita berkawan. Tadi saya disebut oleh pengurusi sebut tadi, kita ada tempat anak angkat kita di buka surau di perkampungan orang asli. Cuba kita masuk, kita tidur tempat dia, tengok macam mana keadaan dia. Sekali-sekala kita kena pergi juga. Ini kalau tidak semua orang lainnya pergi, kita ada waktunya kita kena duduk dengan zumratil masakin,
supaya kita boleh hilangkan sifat-sifat yang ada tadi. Tapi kalau asyik duduk main dengan kumpulan hak VIP je, angin atas semua kan, payah nak turun. Nah, itu di antara punca lah. Nanti saya tengok dalam poster-poster yang ada tentang ni, kita bagi nanti. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada semua keluarga tuan rumah, muslimin dan muslimat yang hadir. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberi keberkatan oleh Allah dalam hidup kita. Doa kita pada waktu pagi jangan lupa, Allahumma inni as'aluka. Tutup buku. Sekali lagi. Saya kata barakallahu fikum. Allah Ta'ala beri berkat. Semua boleh balik sebab doa dah ingat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.